anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan saat ini kita sama-sama ikuti perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sepada Tahun Baharu 2021. Dengarkan kami bersama hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan agar saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat di mana jua anda berada. Saya ingin memanjatkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melangkah ke gerbang tahun baru 2021. Saban tahun kita menyambut tahun baru dengan melakukan muhasabah untuk menilai kejayaan yang telah dicapai maupun rintangan yang ditempuh. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, kita diuji dengan cabaran yang cukup besar dan getir sepanjang tahun 2020, iaitu pandemik COVID-19 yang mula dilaporkan di Malaysia pada bulan Januari. Cabaran ini bukan saja menguji kekuatan kita secara individu, tetapi daya ketahanan kita sebagai sebuah negara dan masyarakat yang berbilang kaum dan latar budaya. Syukur Alhamdulillah, dalam berdepan dengan cabaran COVID-19, kita semua rakyat Malaysia telah bangkit bersama menentang kemarahan penularan wabak ini dengan satu keazaman dan semangat kesepaduan yang amat luar biasa. Walaupun pelbagai dugaan datang melanda sepanjang tahun 2020, rakyat Malaysia tetap menunjukkan sikap positif dan daya ketahanan yang cukup kental dan amat membanggakan. Terima kasih rakyat Malaysia. Berkat usaha dan kecekalan segenap lapisan rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19, kita telah berjaya melandaikan lengkok penularan jangkitan COVID-19 di peringkat awal penularan wabak ini. Respons pantas kerajaan dalam membuat keputusan-keputusan yang amat sukar seperti menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, menutup dan memperketatkan kawalan di pintu-pintu masuk antarabangsa, mewujudkan SOP yang ketat seperti mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan awam serta mengaktifkan sistem pengesanan kontak rapat telah berjaya memastikan penularan wabak ini terkawal. Tindakan kerajaan melaksanakan kawalan pergerakan sejak bulan Mac telah menyaksikan nilai R0 atau kadar kebolehjangkitan berjaya diturunkan sehingga pernah di bawah 1.0. Namun kerajaan juga perlu membuat pertimbangan yang amat sukar antara menyelamatkan rakyat dan juga ekonomi negara. Sewaktu PKP dilaksanakan, negara mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari. Dan sekiranya situasi ini berlaku lagi, ia akan melumpuhkan bukan saja ekonomi tetapi juga sistem kesihatan awam. Oleh sebab itu, kerajaan perlu laksanakan pendekatan yang paling sesuai dalam menguruskan pandemik ini untuk memastikan rakyat selamat dan ekonomi kekal bertahan. Ini mungkin menyebabkan usaha untuk mengawal sepenuhnya penularan pandemik COVID-19 akan mengambil masa yang lebih lama. Tetapi ia adalah satu pendekatan yang perlu dibuat pada masa ini.
Pandemik ini telah memberi kesan terhadap orang ramai, terutamanya yang dijangkiti. Ada di antara kita yang juga kehilangan insan tersayang, baik ibu, bapa, keluarga terdekat, sahabat dan rakan sekerja kerana COVID-19. Marilah kita bersama-sama menyedekahkan Al-Fatihah dan bertafakur seketika demi memperingati mereka yang terkorban dalam perjuangan menentang pandemik ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, hari ini kes jangkitan baru COVID-19 dalam negara telah mencatatkan angka tertinggi apabila merekodkan 2,525 kes baru. Kerajaan telah memberikan banyak kelonggaran kepada rakyat, namun dengan syarat perlu mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Saya menyeru saudara dan saudari semua untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan di samping mengamalkan budaya norma baru seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai pelitup muka dengan betul, menjaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan ketika melakukan aktiviti harian seperti pergi bekerja, beriadah dan keluar makan bersama keluarga serta bersukan bersama rakan-rakan. Kita semua adalah frontliners dan kawalan kendiri dalam pematuhan SOP serta pembudayaan norma baru dalam kehidupan kita mampu melindungi diri dan keluarga dari jangkitan COVID-19 ini. Kita tidak boleh leka kerana kelonggaran ini bukan bermaksud peperangan melawan COVID-19 sudah berjaya sepenuhnya. Walaupun tahun 2020 ini penuh dengan pelbagai dugaan, sebenarnya banyak juga kejayaan yang telah kita kecapi bersama. Seperti yang saudara dan saudari maklum, Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk kira-kira 9 bulan yang lepas dalam keadaan yang agak luar biasa. Saya masih ingat janji saya ketika mula memegang tampuk pimpinan bahawa kerajaan akan meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan yang lain. Yang mustahak soal kebajikan rakyat adalah keutamaan kita. Kerajaan dan rakyat bagai isi dengan kuku. Sakit sama mengaduh, duka sama menyiuk. Di sebalik pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19 ini, kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional yang berteraskan prinsip prihatin telah mengambil kira semua aspek dan kebajikan seluruh lapisan masyarakat dalam perancangan sektor ekonomi, kesihatan, pendidikan dan sosial. Ingin saya tegaskan, prihatin ini bukan sekadar slogan saja, tetapi merangkumi keseluruhan pembentukan dan pemikiran dasar Kerajaan Perikatan Nasional sehingga ke peringkat pelaksanaan dan penyampaiannya. Dalam usaha untuk memulihkan ekonomi, kerajaan telah mengambil pendekatan strategik 6R. Kita sekarang ini berada di fasa kelima, iaitu revitalize ataupun memperkasa. Walaupun saya akui, untuk memulihkan ekonomi negara dalam keadaan sekarang bukanlah suatu tugas yang mudah. Namun kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif melibatkan semua peringkat. Inisiatif ini kesemuanya bertujuan untuk meringankan beban saudara dan saudari sekalian dan memastikan tiada golongan yang tercicir atau tertinggal. Dan untuk itu kerajaan telah mengambil langkah yang tepat dan berani
Dalam menyemak semula had pendapatan garis kemiskinan PGK dari RM980 Malaysia pada tahun 2005 kepada ringgit Malaysia 2,208. Dan langkah ini penting bagi memastikan rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dan juga golongan rentan sentiasa diberikan tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi negara. Agenda membasmi kemiskinan adalah antara agenda penting Kerajaan Perikatan Nasional. Selaras dengan itu, kerajaan telah mengambil pendekatan yang inklusif dalam menangani isu kos sara hidup, kelangsungan hidup rakyat serta membasmi kemiskinan khususnya semasa COVID-19 dengan memperkenalkan 4 pakej rancangan ekonomi bernilai 305 bilion ringgit. Nah, ini merangkumi pelbagai langkah untuk memelihara kesejahteraan hidup rakyat, menjamin kelangsungan dan lonjakan perniagaan serta memastikan ekonomi berada di landasan pemulihan. Pelbagai langkah proaktif dan inovatif telah diperkenalkan kerajaan untuk meringankan beban rakyat sepanjang tahun 2020 melalui pakej rancangan ekonomi ini. Pelaksanaannya sentiasa dipantau dan dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia melalui unit laksana bersesuaian dengan prinsip ketelusan, keterbukaan dan accountability. Sehingga kini seramai 10.6 juta rakyat telah menerima bantuan prihatin nasional. Sebanyak 12.928 bilion ringgit telah memberi manfaat kepada sebanyak 326,136 majikan bagi mengekalkan 2.6 juta pekerja melalui program subsidi upah. Sebanyak 830,314 perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro mendapat bantuan geran khas prihatin. Manakala 8 juta peminjam individu dan PKS menikmati manfaat daripada moratorium terhadap bayaran pinjaman bank, di mana Malaysia merupakan antara negara pertama di dunia yang mengumumkan moratorium pukal selama 6 bulan, kemudiannya diikuti dengan moratorium bersasar. Kerajaan akan terus melihat dan sentiasa mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kepada golongan sasar untuk memastikan rakyat terus mendapat manfaat daripada dasar-dasar kerajaan yang prihatin. Secara keseluruhannya, pakej rancangan ekonomi ini merupakan pakej rancangan terbesar dalam sejarah negara dan antara terbesar di Asia. Ini dijangka menyumbang lebih 4% kepada pertumbuhan ekonomi negara. Malah dengan pelaksanaan pelbagai pakej rancangan dan pembukaan semula ekonomi, trend pemulihan dan kesan positif kepada ekonomi dapat dilihat pada suku ketiga 2020. Prestasi KDNK negara bertambah baik apabila mencatatkan penguncupan 2.7% berbanding penguncupan 17.1% pada suku kedua 2020. Kadar pengangguran juga telah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan, iaitu pengurangan kepada 4.7% dari paras 5.1% pada suku sebelumnya. Dan untuk menyokong pertumbuhan semula ekonomi ini, kerajaan telah menubuhkan beberapa majlis di peringkat tertinggi yang saya sendiri mempengusikan. Antaranya ialah Majlis Tindakan Ekonomi, Majlis Kemakmuran Bumi Putra, Majlis Pekerjaan Negara, Majlis Ekonomi Digital dan Fourth Industrial Revolution Negara, dan Majlis Khas
Perjanjian 1963 Sabah Sarawak. Ini membuktikan komitmen kerajaan untuk terus memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang di seluruh pelosok negara. Walaupun negara dilanda COVID-19, Malaysia masih kekal antara 30 ekonomi paling kompetitif di dunia, dengan pencapaian ekonomi antara 10 terbaik di dunia, mengikut laporan World Competitiveness Ranking 2020 oleh Institute of Management Development IMD. Dan saya percaya banyak lagi ruang untuk kita baiki, dan insya-Allah akan kita lakukan secepat mungkin supaya daya saing ekonomi Malaysia terus meningkat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selain cabaran kesihatan awam dan ekonomi, pandemik COVID-19 juga membawa ancaman yang besar buat keselamatan negara. Malaysia masih menjadi tumpuan kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus mempertahankan kedaulatan negara. Justru operasi benteng yang melibatkan anggota Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu, terutamanya lorong-lorong tikus daripada dibolosi parti. Ini bagi mengawal risiko jangkitan COVID-19 dari parti dan mengekang jenayah rentas sempadan. Berkat usaha bersepadu wira negara kita mengawal perbatasan dan sempadan daripada ancaman pencerobohan parti ini, keselamatan dan kedaulatan negara terus terbela. Di pesada antarabangsa pula, Malaysia melakar sejarah apabila berjaya menganjurkan APEC Summit secara maya buat julung kalinya pada bulan November lepas. Kepimpinan Malaysia di peringkat antarabangsa terus diiktiraf apabila visi Putrajaya 2040 diterima dan disepakati sebagai visi baru oleh negara anggota APEC untuk mewujudkan komuniti Asia Pasifik yang aman, terbuka dan berdaya tahan menjelang tahun 2040. Sesungguhnya pengiktirafan negara anggota APEC ini merupakan satu penghormatan yang amat besar dan bermakna buat Malaysia. Momentum ini perlu dikekalkan bagi memastikan Malaysia ini akan dapat terus seiring dengan negara lain, khususnya di rantau Asia Pasifik, dalam menarik pelaburan langsung daripada luar negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mengambil iktibar daripada cabaran, dugaan dan pencapaian sepanjang tahun 2020, saya ingin mengajak semua untuk melangkah ke tahun baru 2021 dengan satu semangat dan keazaman yang baru. Untuk tahun baru 2021 ini, saya ingin menyeru saudara dan saudari sekalian agar terus memperkukuhkan azam, memperteguh iltizam dan memantapkan ikhtiar kita untuk bersama-sama membendung pandemik COVID-19. Saya sedar dan insaf bahawa ada dalam kalangan kita telah diuji dengan khabar kematian orang yang tersayang. Ada di antara kita yang dibuang kerja. Ada yang terpaksa belajar memasak dan membuat kuih untuk menampung pendapatan harian. Ada ibu yang terpaksa mengikat perut demi mengutamakan makanan untuk anak-anak. Dan pelbagai lagi kesulitan hidup dan cabaran akibat wabak COVID-19 ini. Selain itu, ramai ibu bapa yang risau kerana anak-anak tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang sempurna. Dengan mengambil kira keperluan untuk anak-anak mengikuti pembelajaran dalam situasi yang semula jadi di sekolah, saya ingin memaklumkan
bahawa semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan dibuka mengikut takwim yang telah diumumkan pada 8 November 2020. Pembukaan bagi institusi pendidikan swasta dan antarabangsa yang berdaftar dengan KPM bagi sesi 2021 adalah tertakluk kepada kalender akademik institusi tersebut mengikut SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Bagi yang menuntut di institusi pengajian tinggi IPT pula, Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan membenarkan pelajar tempatan kembali ke kampus secara berfasa mengikut IPT masing-masing seawal 1 Mac 2021. Bagi IPT yang terletak di Sabah dan Sarawak, kemasukan pelajar tertakluk kepada prosedur yang diguna pakai oleh kerajaan negeri masing-masing. Percayalah, segala usaha sedang giat dan akan terus dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita ini berada dalam keadaan selamat daripada ancaman COVID-19. Namun demikian, kita sendiri perlu bertanggungjawab dan berwaspada kerana virus ini sudah berada dalam komuniti di sekeliling kita. InsyaAllah berbekalkan pengalaman sepanjang tahun 2020, kita semua mampu memastikan situasi pandemik terus terkawal. Ketua Saintis Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengunjurkan tempoh masa selama 4 hingga 5 tahun diperlukan dalam usaha dunia mengawal COVID-19 dengan efektif. Dari segi ekonomi, IMF World Economic Outlook 2021 pula mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 adalah sekitar 5.4%. Bank Dunia dan Bank Negara Malaysia juga mengunjurkan ekonomi Malaysia akan berkembang antara 6.5 hingga 7.5%. Apa yang pasti, unjuran optimistik ini menunjukkan bahawa ada sinar yang lebih cerah menanti kita semua pada tahun 2021. Dengan unjuran-unjuran positif ini, kerajaan akan mengembeling usaha untuk memulihkan situasi di Malaysia sebaik dan secepat mungkin. Justru saya ingin menggariskan 5 keutamaan kerajaan pada tahun 2021 dalam satu strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 dan melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Kedua, memperkokoh ekonomi perhatian rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuklah tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mampan. Keempat, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa diperhebat. Dan kelima, memperkokoh hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang sebarang ancaman. Kerajaan akan berikhtiar untuk terus meningkatkan tahap kesihatan awam di negara ini berasaskan prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Pencegahan awal adalah penting dan ingin saya tegaskan bahawa SOP yang ditetapkan oleh kerajaan perlu terus dipatuhi bersesuaian dengan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan. Seperti yang saudara-saudari sedia maklum, kerajaan menerusi
Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Wisma Putra telah pun mewujudkan satu portfolio bekalan vaksin dan menandatangani beberapa perjanjian bagi memperolehi bekalan secepat mungkin daripada syarikat-syarikat dan badan-badan pengeluar vaksin COVID-19. Kerajaan Malaysia akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat di negara ini. Vaksin ini juga akan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan dilaksanakan oleh KKM melalui 3 fasa bermula seawal Februari 2021. Saya bersama petugas-petugas Barisan Hadapan akan menjadi antara orang yang terawal untuk menerima suntikan vaksin ini bagi membuktikan vaksin ini selamat dan berkesan. InsyaAllah, kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas dan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit pernafasan kronik juga akan diberikan keutamaan dalam menerima suntikan vaksin ini. Pemantauan keberkesanan dan keselamatan tetap akan diteruskan oleh bahagian regulatori farmasi negara. Namun begitu, saya ingin mengingatkan bahawa program vaksinasi ini hanyalah satu langkah pencegahan dan SOP yang ditetapkan masih perlu dipatuhi pada setiap masa. Menyentuh keutamaan kedua untuk memperkokohkan ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara, Belanjawan 2021 telah dibentangkan dan diluluskan di Parlimen dengan peruntukan sebanyak RM322.5 bilion. Belanjawan terbesar dalam sejarah negara ini amat kritikal bagi memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan dan kesejahteraan rakyat senantiasa terpelihara. Kerajaan akan terus membangunkan jaringan keselamatan sosial seperti bantuan tunai secara langsung, seperti bantuan prihatin rakyat, skim perlindungan insuran khusus untuk B40 dan memperkokoh sistem kebajikan negara untuk memastikan nasib golongan rentan termasuklah B40, warga emas, orang kurang upaya sentiasa terbela. Ini termasuk dalam agenda besar pembasmian kemiskinan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama yang akan terus dipertingkat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bergantung pada situasi ekonomi semasa, kerajaan sedia mempertimbangkan suntikan fiskal strategik jika keadaan memerlukan, seperti mana pakej rancangan ekonomi sebelum ini. Pokoknya, kerajaan akan membantu sedaya upaya untuk meringankan beban rakyat, membasmi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Apabila ekonomi rakyat kukuh, tentulah lebih mudah untuk kita memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Kita tidak boleh leka dan alpa dengan kejayaan yang telah kita kecapi hari ini, dan melalui rancangan Malaysia ke-12, satu strategi komprehensif akan diumum pada awal tahun 2021 bagi memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. RMK-12 akan memberi tumpuan pada pemacu baharu ekonomi negara seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau, infrastruktur fizikal dan digital di bandar dan luar bandar akan dibina untuk nak memastikan Malaysia akan terus berdaya saing serta dapat merebut peluang-peluang ekonomi baru di peringkat global. Dan selari dengan ini, kerajaan akan melancarkan dasar digital negara pada suku pertama tahun 2021 dengan penumpuan khusus kepada pembangunan sistem rangkaian 5G. InsyaAllah,
Apabila diumumkan kelak, saya yakin RMK ke-12 akan memperlihatkan visi ekonomi Malaysia yang jelas untuk dekad baru ini bagi memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia terus bersifat inklusif dan memanfaatkan rakyat Malaysia. Ini membawa saya kepada keutamaan kerajaan yang ketiga, iaitu memastikan kestabilan politik. Umum mengetahui situasi politik negara sepanjang tahun 2020 agak mencabar. Dan ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Persefahaman dalam kalangan rakan-rakan parti kerajaan Perikatan Nasional akan terus disemai dan dipupuk, manakala perbezaan akan diuruskan dengan teliti dan cermat. Adalah juga diharapkan agar pimpinan politik yang lain dapat menunjukkan sifat bertanggungjawab dan tidak mengambil tindakan yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik negara. Pada masa ini adalah baiknya jika kita menolak ke tepi soal politik dan bersatu demi melihara kebajikan rakyat. Kita perlu dan juga mesti bersama dalam mengharungi pandemik ini sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara. Rata-rata rakyat mahukan semua ahli politik untuk menggembeling tenaga, membantu rakyat dan tidak mencetuskan kemelut politik yang merugikan rakyat. Jutaan rakyat telah terjejas dengan pandemik ini. Maka adalah lebih baik jika kita pamerkan kematangan dalam berpolitik dan terus memahami keluh kesah dan mendengar denyut nadi kemahuan rakyat. Saya percaya jika kita bekerja demi rakyat, mendahulukan rakyat, membela rakyat, maka sudah tentu rakyat akan terus menyokong segala usaha kerajaan demi kebaikan bersama. Di samping kestabilan politik, aspek tadbir urus yang baik ataupun good governance akan terus dipertingkat. Usaha memerangi rasuah dan menjunjung nilai ketelusan dan integriti akan diperhebatkan. Sistem pelaksanaan kerajaan akan terus dipantau dan ditambah baik supaya rakyat mendapat apa yang dijanjikan. Saya percaya kestabilan politik dan tadbir urus yang baik akan mampu mewujudkan ekosistem pelaburan yang kondusif bagi memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara dan seterusnya mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara. Pelaburan domestik dan antarabangsa ini pastinya akan dapat menjana lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dan membuka ruang perniagaan yang akan memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, keutamaan keempat kerajaan adalah untuk memastikan keselamatan negara terbela dan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa diperkukuh. Dalam kita melangkah ke gerbang tahun 2021, kerajaan ingin memberi jaminan bahawa keselamatan negara dan rakyat Malaysia sama ada secara fizikal maupun maya akan sentiasa di bawah radar pemantauan agensi-agensi keselamatan negara. Kawalan terhadap sempadan dan pintu-pintu masuk negara akan terus diperketatkan, manakala sebarang aktiviti pencerobohan atau penghidupan tidak akan terlepas daripada tindakan tegas. Ingin saya ingatkan, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal kedaulatan negara. Kerajaan juga akan terus memantau kadar jenayah, baik yang bersifat fizikal maupun atas talian, seperti skema yang makin berleluasa di masa ini. Semakin pintar sistem komunikasi, maka semakin pintar dan licik jenayah yang dirancang. Pada tahun 2021, Malaysia juga ingin memainkan peranan yang lebih aktif di pentas global. Pandemik COVID-19 telah sedikit sebanyak merubah the global order. Justru membuka peluang untuk Malaysia menonjolkan kepimpinan yang lebih dinamik
di peringkat dunia. Masanya sudah tiba untuk Malaysia muncul sebagai kuasa yang disegani, berani memperjuangkan kemakmuran bersama dan keamanan sejagat secara konsisten. Selain mempererat hubungan dengan jiran tetangga, dalam rantau ASEAN, kerajaan akan terus memperkokoh hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi sama melalui platform yang sudah sedia ada dan yang bakal dipelopori. Hubungan Malaysia dengan negara-negara luar dari segi diplomasi, keselamatan ekonomi akan senantiasa berpaksikan kepentingan strategik untuk jangka panjang. Keutamaan kelima pada tahun 2021 ialah memperkukuh hubungan yang harmoni dalam masyarakat majmuk Malaysia yang berbilang kaum, agama, budaya dan wilayah. Saya yakin dan percaya perpaduan adalah kunci kejayaan Malaysia. Lihatlah, berkat perpaduan dan kesatuan hati kita semua, satu persatu cabaran dan dugaan pandemik COVID-19 dapat kita atasi. Insafi dan hayatilah hakikat ini. Pupuk dan semai semangat bersatu padu, saling memahami antara satu sama lain. Benar, ini tidak mudah, apatah lagi dengan cabaran teknologi yang semakin canggih dan ledakan informasi antara benar, separa benar dan palsu yang berlega di ruangan maya. Dan ingin saya tegaskan, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa yang ingkar dan terus menyemai api kebencian antara kaum dan agama, apatah lagi menghina institusi raja berperlembagaan di negara ini. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, 5 keutamaan kerajaan pada tahun 2021 yang telah saya jelaskan ini adalah selari dengan visi jangka panjang kerajaan seperti yang terangkum dalam dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, WKB 2030. Jika kita berusaha dengan lebih gigih hari ini dalam memulihkan ekonomi negara, saya pasti hasrat WKB 2030 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus maju seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan akan tercapai dengan jayanya menjelang tahun 2030. Sememangnya kerajaan mempunyai perancangan dan visi ekonomi yang teliti untuk setiap peringkat pembangunan. Dengan kerjasama dan sokongan seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hingga ke Sabah, saya pasti perancangan ini akan membuahkan hasil dan wawasan yang kita gagaskan untuk Malaysia akan tercapai insya-Allah. Saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar tahun 2021 akan membuka lembaran baru untuk rakyat terus bersatu padu, memulihkan semula negara dalam semua aspek, khususnya dari segi kesihatan awam, sosioekonomi, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Tahun 2020 merupakan tahun yang amat sukar dan mencabar, namun saya percaya sebagai insan dan rakyat bumi bertuah Malaysia ini masih banyak nikmat yang boleh kita syukuri. Justru marilah kita sama-sama mengembeling kekuatan dan kecekalan yang ditunjukkan sepanjang tahun 2020 untuk melangkah ke tahun baru 2021 dengan semangat yang lebih kental. Matlamat kita adalah untuk melihat Malaysia yang lebih bersatu padu, bebas dari ancaman COVID-19, rakyatnya yang makmur dan sejahtera, ekonominya pulih dan rancak berkembang, serta namanya yang megah di persada antarabangsa. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memartabatkan syiar Islam dengan memenuhi tuntutan maqasid syariah yang menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta tanpa menafikan hak agama lain dalam keadaan negara sedang berhadapan pandemik COVID-19 ini.
Marilah kita galas tanggungjawab ini sebaik mungkin supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita sentiasa terpelihara. Let us all strive to be better versions of ourselves in the new year to achieve more for Malaysia. Akhir kata, saya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sentiasa diberkati dan dipermudah segala urusan. Marilah kita bersama-sama melangkah ke tahun baru 2021 dengan lebih gagah, yakin dan berani bahawa tahun yang baru ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Bersama-sama kita bawa semangat baru ini ke tahun 2021. Selamat tahun baru 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan tadi kita dah sama-sama ikuti perutusan khas oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk tahun baharu 2021. Kita doakan segala kebaikan menanti untuk tahun hadapan. Jom sama-sama kita yang bawa anda dengarkan pula amanat dan juga perutusan khas tahun baharu 2021 bersama kita dengarkan oleh yang amat berbahagia pengerusi IKIM sendiri untuk kita dengar bersama apa yang bakal disampaikan amanat ini bersama dengan amat bahagia Tuan Ahmad Sarji Abdul Hamid. Kita dengar dan ikuti bersama. Perutusan khas sempena Tahun Baru 2021 oleh Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala oleh kerana dengan limpah kurnianya kita dapat melangkah ke satu lagi tahun baru Masihi, iaitu tahun 2021. Pada tahun 2020, kita telah diuji dengan wabak pandemik COVID-19. Dalam menghadapi wabak itu, kita semua sentiasa berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-5 dan ke-6 daripada surah Al-Insyirah yang bermaksud, kerana sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tahun 2020 telah berlalu dan IKIM telah melaksanakan tugasnya sedaya yang mampu dalam keadaan wabak yang melanda negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu daripada projek IKIM pada tahun 2021 adalah penerbitan sebuah buku rujukan mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan kefahaman Islam. Beberapa majlis ilmu telah diadakan pada penghujung tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020. Tema-tema yang terpilih bagi majlis-majlis itu mencerminkan isu-isu semasa, iaitu pertama, demystifying Islamophobia towards a deeper understanding of Islam. Kedua, good governance in Islam. Ketiga, Islam and moral freedom, issues and challenges. Keempat, Islam and disruptive technologies. Kelima, failure of extreme capitalism. Is Islamic economics the answer? Keenam, religious responses to climate change and environmental degradation. Ketujuh, developing the Islamic mind. Dan kelapan, New Zealand paling Islamik. Malaysia bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara-perkara ini telah dibincangkan oleh ahli-ahli akademik, pengamal-pengamal dan pakar-pakar Islam. Dan oleh itu, buah fikiran mereka wajar diketahui oleh masyarakat secara lebih meluas melalui buku yang akan dikeluarkan oleh IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2021,
IKIM akan terus menganjurkan majlis-majlis ilmu dan di atas perkara-perkara yang memerlukan perbincangan oleh kerana kaitannya dengan keadaan terkini. Antaranya, 1. Pandemik COVID-19, Islamic Responses. 2. Maqasidic Framework for the Formation of Khairah Ummah. 3. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, satu tinjauan dari perspektif Islam. 4. Institusi Hizbah, Mazalim dan Ombudsman, konsep dan peranan dalam mengukuh tadbir urus negara. 5. Pengurusan harta keluarga Islam. 6. Peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita dalam Islam. 7. Islam dan keamanan mendepani naratif ekstremisme. 8. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. 9. Pemikiran liberal, isu dan cabaran. 10. Perspektif Islam tentang penuaan. 11. Kesihatan pekerjaan menurut Islam. Dan 12. Pembangunan minda Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis-majlis ilmuwan penganjuran IKIM pada tahun 2021 akan disiarkan oleh radio dan TV IKIM secara langsung di platform digital dan media sosial IKIM pada masyarakat bukan sahaja di Malaysia, bahkan di peringkat antarabangsa. Di antara program-program baru yang akan ke udara di radio IKIM termasuklah Bicara Mufti, Suara Siswa, Mutiara Hadis dan lain-lain bagi menjentik minda dan meningkatkan kefahaman Islam di kalangan pendengar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sudahi perutusan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakan kepada kami akal yang sehat. Semoga kami dapat menyumbangkan idea-idea yang bernas, dapat memikirkan perkara-perkara yang berfaedah agar dapat menghasilkan sesuatu yang canggih dan terkini yang dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami sebagai amal ibadat yang Kau redai. Semoga segala hasil usaha dan kejayaan kami dapat dirasai dan dinikmati oleh seluruh umat manusia dalam membina umat Islam yang cemerlang demi memartabatkan agama dan negara di persada dunia. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perutusan khas sempena Tahun Baru 2021 oleh Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia yang amat berbahagia Tun Ahmad Saji Abdul Hamid. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Wah, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak. Mak hubungi je 019-965-3166, atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempat sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Hajilah. Sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Oh, yang diskaun sampai 40% tu ke? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Cepat. Tunggu apa lagi? Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Mulai 1 Januari hingga 2 Januari 2021. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan rangkaian rancangan membina jiwa. Mari dengarkan segmen ekspresi jam 8 malam hingga 12.30 malam bersama Haji Faiz berkongsi rancangan Apa Kata Anda, Carta Ekspresi, Maulid dan Dari Hati. Dengarkan IKIM, pasti sentiasa ceria. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih tuan dan terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah pun kita ikuti sebentar tadi perutusan khas oleh Yang Muhammad Perdana Menteri. Banyak disampaikan amanat demi amanat. Apa perancangan untuk tahun hadapan 2021. Juga kita dah dengarkan bersama perutusan khas oleh Yang Amat Bahagia Pengurusi IKIM sendiri. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian anda. Teman-temankan kami sampailah hujung tahun 2020 bersama-sama. Apa pun saya nak minta maaf sebab siaran Maulid tak dapat kita bawakan pada malam ini. Kita akan sambung semula pengajian Maulid kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin minggu hadapan hari Khamis jam 9 malam untuk kita dengarkan bersama perkongsian oleh Yang Bahagia Ustaz Muhadir Haji Jol. Jadi anda kena terus setia bersama-sama dengan kami. Okay? Teruskan bersama saya bacakan ucapan anda yang kongsikan dengan saya dalam ucapan tahun 2021. Sahabat saya ni hantar kiriman, Cikgu Samad dari Melima Melaka. Macam mana Melaka? Okey ke semua? Alhamdulillah. Harapan kita kalau mungkin sesak sikitlah hujung minggu panjang ini, sahabat-sahabat kita ramai ke Melaka. Apapun ke mana juga destinasi anda, kami doakan anda semoga dipelihara, semoga jaga kesihatan kita bersama dan patuhlah pada SOP dalam kita putuskan rantai jangkitan COVID-19. Cikgu Samad kongsi dengan kita ni, selamat tahun baharu semua rakyat Malaysia dan juga DJ Faiz. Terima kasih. Ucapan Happy New Year 2021 and may all your dreams come true and may the COVID-19 pandemic slip away slowly from our country. Okay, dia nak dengarkan lagu Terbang Tunduk daripada Fin Jamal. Cikgu Samad, terima kasih atas ucapannya. Dan kita dengarkan bersama-sama Terbang Tunduk dengan Fin Jamal yang tak sempat saya tunaikan permintaan malam ini. Esok saya tunaikan permintaan. Saya baca dulu ucapan, permintaan saya tunaikan esok. InsyaAllah. Terima kasih yang banyak. Kita nak selepas ini ikuti bersama 20 lagu popular sepanjang tahun 2020. Fin Jamal, ini dia Terbang Tunduk. Jangan kau terhenti, berpautlah wahai nyawa. Ini bukan mimpi, saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau terbang, sia
Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial Facebook dan Instagram Serai Mas atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut hubungi Unit Modal Insan 0362046374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah. Berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Khalidu bil Qur'ani huwa